Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fahuwa muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila habibina wa nabiyyina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali yang berusaha Tuan Pengurusi Majlis, para pegawai syaraf, ahli kuasa masjid, tim penganjur, para ustaz, guru-guru, tuan-tuan haji, puan-puan haji, dan pastinya yang paling dimuliakan adalah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang sama-sama dihimpunkan oleh Allah kita semua pada malam ini dalam keadaan dan suasana yang sangat baik. Terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya dan kita semua, marilah kita memasang niat i'tikaf dalam rumah Allah. Kerana apabila kita memasang niat untuk i'tikaf, duduk-duduk kita ini dianggap sebagai ibadah di sisi Allah. Bukan sekadar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita kerana dalam sebuah hadis kursi menceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman nanti di hari kiamat pada yaum mahsyar. Apakah yang disebut oleh Allah? Yaqulullahu ta'ala yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut perkataan ini dalam bentuk soalan kepada para malaikat. Apa kata Allah? Aina jirani, aina jirani, aina jirani. Taqulul malaika man dzalladzi yanbaghi an yujawiraka ya rabbal izzati. Fayaqulu Allah ta'ala aina qurra'ul Qur'an wa ummarul masajid. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya pada hari kiamat pada malaikat ketika kita berdiri di padang mahsyar. Bukan seperti ini kerana kita sekarang duduk, bukan seperti ini kerana kita berpakaian, bukan seperti ini kerana kita disediakan oleh pihak masjid kipas, aircon, kapet, bukan seperti ini kerana keadaannya amat gawat sekali.
Maka dalam kawan itulah Allah menyebut kepada malaikat, di manakah jiranku, kata Allah. Di manakah jiranku? Di manakah jiranku, kata Allah. Lantas malaikat menjawab, siapakah yang mungkin dan boleh menjadi jiran engkau, ya Allah? Allah yang maha mulia, kerana kita tahu bahawa Allah tidak punya ruang dan tempat, kerana seluruh ruang dan tempat adalah makhluk. Maka kerana itu malaikat berkata, man alladhi yanbaghi an yujawiraka ya Rabbal Izzati. Jadi kita dengar jawapan daripada Allah, agar kita dapat resapkan jawapan itu dalam hati kita, dan kemudian mungkin makin besar syukur kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, aina qurra'ul Qur'an? Manakah di kalangan ramai umat ini, kata Allah, yang banyak baca Quran? Manakah yang banyak membaca Al-Quran? Satu. Yang kedua, Allah tanya, manakah di kalangan umat ini yang banyak melakukan ummarul masajid, yang banyak mengimarahkan masjid? Maka sebab itu, Masya Allah, sedar tak sedar, pada malam ini kita sedang duduk dalam satu majlis, yang mana majlis ini akan menjadikan kita akan dekat dengan Allah di hari akhirat, di padang mahsyar. Maka kerana itu saya sangat rasa terharu dan bersyukur di atas penganjuran yang seperti ini. Seluruh tungkus lumus pihak penganjur, seluruh tungkus lumus pihak masjid, dan yang pasti tuan-tuan dan puan-puan yang tidak mengecewakan, hanya semata-mata kerana kita ingin mengimarahkan masjid. Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, agar nanti kita datangkan perasaan ini secara mengucap dalam hati. Sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ma khairul buqa'i fil ard? Apakah tempat yang terbaik, ya Rasulullah, di bumi ini? Kami nak tahu, kalau di kampung kita, apakah tempat yang terbaik? Maka Rasulullah menjawab, la adri hatta as'ala Sayyidina Jibril. Aku tak tahu, kata Nabi, sampai aku nak tanya kepada malaikat Jibril. Ditanya terus kepada Jibril. Jibril menjawab, la adri hatta as'ala Rabbal Izzati. Aku juga tidak tahu sehingga aku nak bertanya pada Allah Tuhan yang maha mulia. Lantas pergilah Jibril dan kemudian membawa jawapan-jawapan itu diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab kepada para sahabat. Apa jawapan? Jawapan daripada Allah memberitahu kepada kita dalam Masjid As-Salihin. Alhamdulillah. Untuk orang-orang yang di sini yang sama-sama berkampung dalam Masjid As-Salihin, dengar jawapan daripada Allah melalui Jibril, melalui Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahawa inna khaira al-buqa'i fil ardi al-masajid. Ketahuilah, tempat yang paling baik di muka bumi ini tidak ada lain melainkan masjid-masjid. Kita sedang berada dalam tempat terbaik, semua yang saya hormati dan yang saya kasihi. Tetapi ditambah lagi oleh Allah, oleh malaikat Jibril kepada Nabi untuk menjawab. Dan ketahuilah, orang yang terbaik di tempat terbaik itu pula siapa? Siapakah pula orang yang terbaik di tempat terbaik? Siapa pula? Maka Rasulullah SAW menyatakan bahawa wa khairu ahliha, sebaik-baik ahli bagi tempat terbaik ini adalah, kami kena cek, awwaluhum dukhulan, orang yang tadi paling awal datang. Siapa
aku saya juga ada apa sikit tadi. Tapi mungkin ada harapan yang kedua. Kata Nabi, wa akhiruhum khurujan, dan orang yang paling akhir keluar. Subuh nampaknya di sini. Tetapi nak bagi tahu bukan maknanya Masya Allah paling awal paling akhir, tapi nak bagi tahu makna orang yang tahan hati untuk duduk lama dalam masjid pada waktu yang sesuai. Itu message dia. Ada orang boleh datang masjid tapi tak boleh duduk lama. Rimas, sila salah, pelunjuk salah, dah. Tak percaya tengok hari Jumaat. Hari Jumaat kadang-kadang baru lagi imam lepas apa jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak kira apa tadi. Tuan-tuan cuma bayang punya laju terbang daripada sok tak tentu tuan-tuan cuma bayang. Macam mana boleh selaju tu? Superman dia boleh buat. Sepupu dia ke, buku dia boleh buat. Manusia biasa tak boleh. Tapi kenapa nak bagi tahu rasa Masya Allah? Bukan sekadar tak boleh datang, tapi Masya Allah tetapi nak duduk lama. Jadi sebab tu kita akan duduk lama pada malam ini insya-Allah. Itu semua nikmat daripada Allah. Yang wajib kita syukur dalam hati kita. Yang wajib kita syukur dalam hati kita. Kerana apatah lagi yang kita bakal bincangkan pada malam ini adalah sesuatu yang kita harap ada kaitan dengan semua orang daripada kita. Saya minta izin kepada tuan-tuan, kerana kebetulan disediakan kursi ini dan kursi ini lebih tinggi daripada tuan-tuan. Saya minta izin. Boleh ke tuan-tuan? Oh, baik, sungguh. Pak lain tak boleh Saya suka lagi kalau dapat ceramah kat bawah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau ceramah kat bawah, kelemahannya adalah kita duduk secara iftirash. Lepas ceramah sejam setengah, biasanya orang bangun, kita tak nak bangun, kepas, hilang rasa kaki. Masya Allah semut orang kata. Nasib baik ada ketua adalah semut tak gula kat ujung kaki. Yang pakai ketua itu tak betul. Tapi tuan-tuan izinkan saya duduk, dan tuan-tuan izinkan saya untuk memulakan perbincangan kita. Dan saya harap setengah daripada perbincangan ini saya mengajak untuk kita sama-sama bermuzakarah, berbincang insya-Allah sesuatu yang kemudian kita harap akan memberikan kesan yang mendalam dalam diri setiap orang daripada kita. Dan saya telah dengar Tuan Pengurusi menyatakan bahawa tajuk-tajuk yang disampaikan dalam pengajian kita di sini cerita tentang sakaratul maut, kemudian cerita tentang alam kubur. Kadang-kadang ada setengah orang Masya Allah rimas nak dengar tajuk-tajuk yang macam ni, tak selesa Tetapi saya juga percaya ada juga sebabnya. Kerana dalam Islam rupanya sedar tak sedar, dalam kita nak membincangkan perkara ini, para ulama begitu halus dalam meletakkan tajuk supaya dia masuk dalam hati, agar jadi satu benda yang disebut sebagai kita ingat sentiasa benda ini. Salah cara dia jadi takut, lebih dos dia jadi takut. Kita cerita tentang mati, lebih dos takut mati. Islam tak pernah suruh kita takut mati. Ingat tuan-tuan, kalau kita buka kitab tasawuf, kita akan jumpa bab yang nama bab itu adalah Zikrul Maut. Zikrul Maut maknanya ingat mati. Dan tak ada dalam bab yang dikatakan Khauful Maut, takut mati. Jadi sebab itu dalam kita berbincang dalam semua bab ini, semua yang saya kasih sekian, marilah dengan harapan agar kita ingat, jangan takut. Sebab bila takut, kadang-kadang syaitan ambil kesempatan untuk kadang-kadang gagalkan apa yang patut kita buat. Saya dah berpengalaman banyak juga, Masya Allah, kadang-kadang cerita tentang kematian, ada orang tak nak kerja dah. Tuan-tuan, kenapa? Aku lagi perlu nak bekerja, hidup kita bukan lama. Masya Allah, adakah Nabi cerita tentang mati supaya kita jangan bekerja, tuan-tuan? Cuma bayang kalau selama ini umat Islam tak bekerja, apa jadi pada Islam, tuan-tuan?
kita akan terpaksa serah. Yang saya paling takut, yang saya paling takut, dalam satu perkataan Arab kata apa dia? Kullu saqit laqit. Kullu saqitin laqitun. Kullu saqit laqit. Terjemahannya semua sakit betul. Salah terjemahan, Masya Allah. Jauh. Kullu saqit maknanya semua benda yang tercicir. Akan ada laqit, akan ada orang tua. Satu, saya tak nak guna. Ya, inilah sahabat sejati saya. Baru jumpa dah dapat handphone satu hadiah. Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah dia bagus dan baik orang Melaka, tuan-tuan. Tuan-tuan, model Samsung. Saya nak cuba selama sebulan. Saya akan cicirkan handphone ini kat dekat gate sana. Dan bulan depan datang, oh ada lagi, Alhamdulillah. Tuan-tuan saya tak boleh ada lagi. Jangan harap. Sebab pepatah Arab kata semua benda yang tercicir mesti ada orang kutip. Mesti. Cuba bayang kalau umat Islam mencicirkan kekuatan ekonomi, maka siapa yang kutip? Orang tidak Islam. Saya sangat terkejut Imam Ghazali yang ajar kita zikir, Imam Al-Ghazali yang mengajarkan kita tentang tazkiyatun nafas, Imam Ghazali yang mengajar tentang riyadhatun nafas, Imam Ghazali yang menceritakan tentang tahalli, takhalli dan tajalli, Imam Ghazali yang mengajarkan tentang bagaimana perincian yang berurusan, bagaimana nak memulakan perubahan dan hijrah. Imam Ghazali mengajar secara sistematik hatta kepada kalau kita nak kurangkan makan dalam bab syarhut ta'am, bagaimana caranya mengurang put dalam makanan ditulis oleh Imam Ghazali kerana supaya hati setiap orang itu jadi baik. Tapi tuan-tuan perasan tak satu benda? Masa hayat Imam Ghazali memperjuangkan agar anak-anak muda Islam mesti belajar kedoktoran. Anak muda Islam mesti belajar tentang arkitek dan engineer. Anak-anak Islam di zaman Imam Ghazali dalam pesanan dan wasiat Imam Ghazali minta belajar tentang ekonomi dan perakaunan. Tentu kita kata, takkanlah Imam Syafi'i yang suruh. Ini macam orang-orang modern. Tak, tuan-tuan. Imam Ghazali suruh. Kenapa Imam Ghazali suruh? Sebab kalau semua kita tidak ambil ilmu tersebut, apa yang dikali kita, tuan-tuan? Sakit mesti buat. Nak buat masjid mesti cari engineer, mesti jadi arkitek dan engineer. Bila kita dapat duit, insyaAllah apa kita kena buat? Kita buat account. Cuba bayang kalau umat Islam tak ada semua ilmu tersebut, tuan-tuan, kat mana kita nak cari? Dan pada saat itu adalah haram, kata Imam Ghazali, kita bergantung pada zimmi. Zimmi ini ialah kafir yang baik, yang taat dalam sebuah negara Islam. Imam Ghazali kata jangan beri jangka hayat, jangan beri mesin hayat dipegang oleh orang yang tidak Islam. Sebab itulah bila saya sebut ini sebagai mukadimah, supaya nanti bila kita berbincang, kita dapat meletakkan dengan tempat yang betul. Siapa yang bekerja lebih semangat bekerja, siapa yang belajar lebih semangat belajar, supaya jangan, Masya Allah, perkara yang sepatutnya menjadi sumber motivasi menjadi benda yang memusnahkan motivasi umat Islam untuk jadi cemerlang. Sebab kita bercakap soal nasib kita, Imam Ghazali dah berlalu. Sekarang nasib zaman kita, pattern selalu berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Salah cara kita, salah pula anak kita salah, cucu kita salah, dan cukuplah kita menderita. Saya pergi ke Palestin, Alhamdulillah 2 hari pergi, dan jadi mungkin tak ada kesempatan lagi untuk pergi ke Gaza. Sebab saya pergi ke Palestin dan akan dapat masuk ke Baitul Maqdis, itu boleh selalu pergi insyaAllah. Yang payah nak masuk adalah Gaza kita kata. Dan baru sebelum ni saya kebetulan pintu Rafah dibuka, dapat masuk dan tengok segala macam kesakitan yang ditanggung oleh saudara kita. Kalau kita semua datang buat rombongan, saya yakin semua orang daripada kita pasti menangis.
Kerana kita disembelih mentah-mentah oleh orang Yahudi. Kita dimalukan mentah-mentah oleh orang Yahudi. Nak cerita share ni, saya duduk dengan seorang Yahudi yang mungkin dia tu okey sikit kot, atau mungkin kepala dia tak betul kot. Dia cerita, dia ni adalah seorang yang di bekas pensyarah sejarah, pensyarah universiti sejarah. Dia orang sebab di sana kita boleh duduk dengan orang Israel. Actually kita boleh bidat lagi. Dan disebut satu perkara, tuan-tuan, mari kita letakkan semangat dalam hati. Sekali lagi, jangan benda-benda yang kita sebut akhirnya menjadikan motivasi yang salah dan akhirnya Rasulullah sedih kepada kita. Dia kata apa dia? Dengan perkataan ini, dia kata amat malam orang-orang Yahudi. Dia kata amat malam, poor. Dia kata poor of Jews. Dia tak tahu bahawa paling sakit orang Yahudi adalah saat bila Hitler, Adolf Hitler kan, Nazi, membunuh orang-orang Yahudi kan. Dan dia tanya soalan kepada saya, dan saya pun tahu, tapi dia nak mengukuhkan dalam hati saya. Dia kata apa dia? Lu tahu tak, Adolf Hitler itu agama apa? Yang bunuh orang Yahudi itu agama apa? Kristen. Menyebabkan orang Yahudi tertindas dan kemudian 2 juta orang dibunuh mentah-mentah. Orang Islam tak ada kena-mengena, tuan-tuan. Orang Islam tak ada kena-mengena, dan orang Islam, atau sejarah lebih banyak saya sempat masa saya ini. Orang Yahudi ni baru saya perasan bila kita sebut, bila imam bacakan ghairil maghdub, al-maghdub, al-yahud, maknanya dimurkai, tuan-tuan. Rupanya saya sangka hanya Allah murka. Rupanya semua orang dalam dunia sejak zaman dulu benci orang Yahudi. Semua. Rom bunuh orang Yahudi. Hitler buat sikit dia sebenarnya, tuan-tuan. Orang Greek bunuh orang Yahudi. Tidak ada orang dalam dunia melainkan semua bunuh orang Yahudi. Baca sejarah sebenarnya. Pada 800 tahun pemerintahan orang Islam, sebab kita berkuasa di atas muka bumi lama, tuan-tuan. Malah kena hati dunia korunan. Selama ratusan tahun umat Islam menjadi superpower dunia. Itulah hanya satu masa orang Yahudi tak kena bunuh. Maknanya punya baik orang Islam pada orang Yahudi ketika orang Yahudi berkuasa, tuan-tuan. Tetapi bila dia berkuasa, adakah dia buat benda tu pada kita? Jangan harap. Bila mereka ada sedikit kuasa dan kekuatan, yang pertama mereka bunuh adalah orang Islam. Yang pertama mereka tindas adalah orang Islam. Maka kan itu semua yang saya hormati dan saya katakan, jangan salahkan musuh. Kerana musuh memang tunggu dia. Maka salahkan diri kita. Maka saya nak sangat, Masya Allah, seluruh perbincangan kita bercerita tentang kematian. Dan satu benda yang baik yang saya, dalam kita baca buka kitab tasawuf, saya buka baca juga tentang psikologi. Satu kajian yang dibuat di Amerika, tuan-tuan, oleh pakar psikologi, oleh psikologis dari Amerika. Tuan-tuan akan terkejut dengan fakta ini. Sebab saya pun terkejut. Salah satu di antara cara untuk mendatangkan ketenangan, tuan-tuan, tuan-tuan tahu macam mana cara disebutkan oleh pakar psikologi adalah dengan meminati kematian. Rupanya meminati kematian menurut pakar kejiwaan akan mendatangkan perasaan tenang dalam hati. Saya sangat terkejut. Kenapa? Apa yang kita nak bincang tentang sakaratul maut, kita cerita tentang barzakh, kita cerita tentang mahsyar, kita cerita tentang talian sirat, kita cerita tentang syurga, kita cerita tentang neraka, adalah benda yang akan mendatangkan ketenangan yang paling selesa dalam hati setiap orang daripada kita. Jadi sebab itu, tuan-tuan, saya nak mengajak, letakkan bab ini betul-betul dalam hati sampai dia menjadi penggerak motivasi kita, menjadi kita lebih hebat. Sebab ini kritikal, tuan-tuan. Saya banyak buat program ya. Dulu kita suka lah bila kita cerita dan kemudian Masya Allah masing-masing insaf. Tetapi kemana lepas insaf? Itu persoalan lebih penting ya. Sekarang orang suka lah Masya Allah kita tayang video menangis dulu kapan lagi Masya Allah ya, kemudian balik buka-buka mata menangis. Masa itu kita suka, tetapi kemudian kemana kita nak bawa umat ini?
Adakah umat ini kena diam menjadi orang yang seperti rahim yang kemudian Masya Allah membiarkan semua keadaan jadi tak ada? Tidak. Saya akan duduk teman-teman, saya nak share saja. Saya buat program dengan satu tempat. Kita tak berapa bagus, bila kita tak berapa bagus, ulama kata jangan sebut tempat, jangan sebut nama. Sebab sebut tempat, sebut nama jadi mungkar. Habis malaikat tak pergi meninggalkan kita. Malam ini kita dicelaki oleh para malaikat yang begitu banyak. Hanya syarat, jangan buat benda-benda yang mengada, menutup dan segala macam itu akan menyebabkan para malaikat benci pada kita. Saya nak gambarkan, saya buat program ini adalah future doctor, coming doctor dalam 40 orang seperti itu. Dan dia tanya saya satu soalan. Apa soalannya tuan-tuan? Soalannya adalah, Ustaz, kita kan orang Islam. Orang Islam ni kita ada syurga. Kita ada syurga, Ustaz. Jadi orang kafir dia tak ada syurga. Jadi oleh kerana dia tak ada syurga, dunia ni adalah syurga. Maka dengan sebab dia tak ada syurga dan dunia ni syurga, maka Ustaz, dalam kami belajar ni, mereka belajar bersungguh-sungguh, Ustaz. Kita nak baca Quran, kita nak solat, nak iktikaf, kita nak tahajud, kita nak macam-macam. Maka dia kata pada dia, Ustaz, bukankah dengan sebab itu it's okay untuk kita tak apa-apa cemerlang sangat? Kenapa? Sebab syurga ada untuk kita. Tuan-tuan dengar soalan ni, tuan-tuan boleh faham ke? Soalan yang dimintakan oleh malam ni dari doktor pastinya lah. Di tahun 2 tahun dia jadi doktor apa? Apa maksudnya? Maksudnya dia cuba nak bagi tahu pada saya dengan sebab adanya syurga, kita buat kerja lebih kurang pun tak apalah, kita belajar lebih kurang pun tak apalah. Seolah-olahnya begitu, tuan-tuan. Seolah-olahnya begitu. Itulah yang diajar dalam Islam. Tuan-tuan, begitu yang diajar dalam Islam, tuan-tuan. Dengan sebab syurga lah para sahabat bermati-matian buat terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dengan sebab syurga itulah kalau kita ada kedai, buat kedai terbaik, tuan-tuan, mengatasi semua kedai orang lain. Sampai rasa kami juga orang yang cepat dari kedai terbaik ya. InsyaAllah. Dan saya kampung doa lah, doa lah, Masya Allah, bukan orang lain. Betul tak, tuan-tuan? Hatta apa saja yang kita buat ni, anak-anak muda yang duduk dalam bidang pengajian, jangan ada sedikit perasaan menyatakan bahawa oh, Nabi semua macam ni. Tak. Bila kita nak cerita tentang sakaratul maut, kita nak cerita tentang alam kubur, kita nak cerita bagaimana tentang adanya pada mahsyar, bagaimana nasib kita nak masuk nak cerita. Tetapi saya nak bila kita cerita, dia akan menjadi dorong. Kalau saya belajar, saya nak belajar lebih baik. Kalau saya berniaga, saya nak jadi peniaga yang lebih baik. Kalau saya seorang isteri yang lebih baik. Kalau saya seorang suami yang lebih baik. Kerana semua benda ini telah menjadi motivasi kedalaman yang kuat untuk kita. Benda ini tuan-tuan, dia be motivated. Be motivated. Bahaya dalam diri kita ni macam tu saja. Salah cara, dia akan be motivated. Betul cara, be motivated. Jadi sebab itu semua yang saya perhati dan saya kasih sekalian, kita bincang bersama-sama. Marilah kita harapkan doa pada Allah. Ya, hujan nombor 3. Allah uji sungguh. Tuan-tuan kena ingat, antara waktu yang Allah paling suka kita berdoa adalah andal ghaib. Ketika hujan turun, makin lebat, makin banyak doa. Kita makin lebat, oh kain tak kali. Kain kan, Masya Allah. InsyaAllah makbul kain itu kita, Masya Allah. Paling pun anak kandung, basket, Masya Allah. Kemana ni, Masya Allah. Kain itu InsyaAllah settle. Kalau tak settle pun InsyaAllah hari esok lagi lagi. Tetapi masih itulah tuan-tuan, doa yang paling mustajab Allah nak dengar dari itu dalam Al-Fatihah Imam Nawawi. Jadi sebab itu Masya Allah, saya nampak hujan masih lagi lepas-lepas. Ambil kesempatan juga untuk doa, tuan-tuan. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekian, kita berbincang ya. Bila kita sebut tentang Yaumul Mahsyar, dan saya rasa tuan-tuan dah bercerita tentang kematian. Pernah Rasulullah kan pulang ke rumah dan baginda mendapati Sayyidatuna Aisyah dalam keadaan menangis teresak-esak. Rasulullah tengok Siti Aisyah menangis teresak-esak.
Maka Rasulullah bertanya dalam mafhum. Maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Ma yubkiki ya Aisyah? Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Aisyah? Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Aisyah?" Apa jawaban Sayyidatina Aisyah? Kata Sayyidatina Aisyah, "Aku baru pulang menziarahi kematian. Aku baru pulang menziarahi kematian." Dan katanya kampung kita pada ini ada 3 kematian ni, tuan-tuan. Ya, semalam ada 3 kematian ya. Maka Sayyidatina Aisyah beritahu, "Aku balik dari kematian." Dan kata Aisyah, "Alangkah sedihnya orang yang ditinggalkan oleh si mati. Anak menjadi anak yatim, isteri menjadi seorang balu. Alangkah pedihnya aku tengok," kata Sayyidatina Aisyah, "alangkah sedihnya," kata Sayyidatina Aisyah, "orang yang berpisah atas nama kematian." Ketika Rasul melihat Sayyidatina Aisyah mengesat matanya dan menangis teresa-esa, kita dengar jawaban Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, tahukah kamu bahawa si mati itu jauh lebih sakit berbanding dengan orang yang ditinggalkan?" Wahai Aisyah, si mati itu jauh lebih sakit berbanding dengan orang yang ditinggalkan. Kenapa, tuan-tuan? Orang yang ditinggalkan itu mungkin menangis dan sedih berpisah dengan orang yang dia sayang, tetapi dia masih boleh makan. Betul kan? Ya, kelungi malam tu dia makan juga. Ya, dia nak hidup. Ya, tak boleh salahkan. Oh, jangan makan. Itu Hindu pula kan. Hindu, Masya Allah, suami mati, bini kena mati juga. Ya. Tetapi Masya Allah, begitulah. Tetapi nak ceritanya Rasul membayangkan bahawa si mati jauh lebih susah. Dan antara susah yang paling teruk bagi si mati apa, tuan-tuan? Kita tidak boleh beramal. Pengalaman yang kita tak pernah rasa lagi, tuan-tuan. Sebab kalau malam ni rasa nak tasbih, pelan-pelan kita sebut Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Malaikat sedang mengetik tasbih kita, dan kemudian diangkat ke langit, dan kemudian bila pulang ke hari akhirat, kita akan mendapati bahawa tasbih itu sebesar-besarnya yang sekira-kira kita kagum. Masya Allah, satu Subhanallah yang disebut di dunia yang sangat ringan mulut menyebutnya, tetapi Masya Allah bila diletakkan dalam neraca, bergerak neraca tersebut dalam satu jumlah bebanan yang sangat berat untuk menyelamatkan kita di yaumul mahsyar. Sekarang boleh kita nak tasbih, betul kan? Rasa nak tahmid, boleh kita tahmid. Rasa nak derma, rasa nak bersedekah. Sekarang kita boleh buka dompet kita sedekah. Apatah lagi Masya Allah, masjid kita ni perlukan, Masya Allah, tuan-tuan. Ya, kalau tidak kita yang beri, siapa nak beri, tuan-tuan? Duit tetap habis. Duit tetap habis, tuan-tuan. Tetapi Masya Allah, bila kita nak keluar, kita keluarkan untuk agama, kita keluarkan untuk Masya Allah majlis ilmu, kita keluarkan untuk pembangunan dan imarah masjid, tuan-tuan. Yang kita keluar kelihatannya habis keluar dalam dompet, tetapi diklik dan disimpan oleh para malaikat, dan kita tengok di hari akhirat nanti, Masya Allah, satu kegembiraan. Kita rasa nak baca Quran, tuan-tuan. Kita boleh baca Quran seringan-ringannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan, boleh. Kita rasa nak salawat pada Nabi. Kita boleh salawat. Saya nak bagi kita nak azan kan? Kita boleh ni. Saya tengok azan ni azan mana? Oh ya, oh. Ha? 2 minit. Okey. Sebab 2 minit, mari kita salawat sama-sama, satu salawat, tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh. Saya tak boleh sebab kadang-kadang hari ni ramai orang salawat, tak boleh kan? Cuak juga kan? Kena tanya dulu, insyaAllah. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan pegang dada. Ini saja je, tuan-tuan. Jangan nampak nanti, Masya Allah, lain pula, tangan tak kat dada, tak just
Just dalam psikologi tuan-tuan, bila kita tengok, kita dengar, kita gerakkan, impact dia lebih dalam. Sebab itulah kalau solat itu hanya kita patut berdiri, ya Assalamualaikum. Kenapa kita berdiri bergerak? Tadi itu sebagai kinesthetik. Orang buat kajian mempunyai impact. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan ambil tangan kanan letak kat dada. Tak mesti tuan-tuan, saya nak tak takut timbul fitnah sekarang. Sekarang suka semua buat fitnah kan. Tangan kanan tuan-tuan ni. Tak ada tangan tu okey, tak apa. Saya doakan kaki lupa tu dengan insya-Allah ya. Sebelum kita salawat, sebelum kita baca satu salawat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tuan-tuan ya. Apa saya baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik nafas. Allahumma salli wa sallim ala qalbi Sayyidina Muhammad. Nafas. Allahumma salli wa sallim ala qalbi Sayyidina Muhammad. Saya nafas lagi. Akhir. Allahumma salli wa sallim ala qalbi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita bagi laluan azan. Dan tuan-tuan tolong nikmati azan ini. Dan saat berdoa nanti ingat dalam satu hadis riwayat Muslim, doa lepas azan adalah penyebab syafaat Rasulullah untuk kita. Sebab semua dalam kandungan doa itu adalah tentang Rasulullah untuk kita dalam syafaat. Jadi insyaAllah kita hayati betul-betul azan kita pada Isya ini. Dan mungkin azan ini azan terakhir yang kita dengar.
dapat merasa diubahkan daripada azan yang dilaungkan sebentar tadi. Dan doa yang kita panjatkan di ujung itu adalah agar Rasulullah diangkatkan kedudukannya. Dan Rasulullah menyebutkan tujuan nak diangkat kedudukan itu agar Rasulullah diberikan kepada beliau keupayaan untuk mensyaraatkan umat ini. Jadi kita harap insyaAllah kita dapat perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. InsyaAllah kita akan solat jamaah Isyak sebentar nanti. Dan kita sambung dan habiskan sedikit perbincangan kita. Boleh ke? Baik, sebelum saya berhenti tadi, saya ada sebut poin yang penting, tuan-tuan. Apa ya? Tadi kita salawat, kita salawat. Allahumma salli wa sallim ala qalbi sayyidina Muhammad. Ya Allah, Kau berilah salawat dan salam ke atas hati guru kami Nabi Muhammad. Ada poin yang penting, tuan-tuan. Ada poin yang penting saya sudah sampai tadi. Saya cerita tentang baca Quran, saya cerita tentang sedekah. Apa poin itu, tuan? Ya. Masya Allah, terima kasih. Sejuk hati berceramah, tuan-tuan. Cuba bayang, tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, di mana tadi poinnya? Tuan-tuan tengok ulang lah, Ustaz. Memang nak kena berhenti lah, tuan-tuan. Alhamdulillah kita masih bersama-sama ni. Ya, ingat ya, orang mati jauh lebih sedih berbanding orang hidup, sebab orang hidup hanya fikir soal hidup dia. Orang mati dah tak fikir tentang soal hidup, tetapi untuk keselamatan yang jauh lebih panjang. Dan pada saat itu, sekarang ni kita tak rasa lagi pengalaman. Apa pengalamannya? Ya Allah nak buat boleh buat. Atas kita je, nak tak nak, mahu tak mahu, rajin atau malas, itu saja. Tetapi sampai satu tahap yang namanya kematian. Kata Nabi, malam yughir, nyawa berada di ghargharah. Seluruh peluang yang selama ini seluas-luasnya untuk kita tertutup serapat-rapatnya. Taubat, menangislah dengan air mata darah, Allah tak nak terima. Kalau saat itu Allah masih nak terima, Allah akan terima taubat Fir'aun. Sebab Fir'aun juga dalam perlombaan mengambil nafas keluar daripada lautan itu, berdoa dan bertaubat pada Allah. Tetapi ketika nyawanya telah sampai ke dalam pintu taubat untuknya telah ditutup. Dan paling sedih bagi orang mati bila dengar apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan daripada Anas yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Kita tak rasa apa-apa, tetapi Nabi kata pada idza mata, maksudnya apabila, kalau kita nak terjemahkan sama-sama, tuan-tuan, apa maknanya? Apabila telah mati. Mata fi'il madhi, maknanya apabila telah mati anak Adam. Mati anak Adam, inqata'a. Nabi gunakan kalimah inqata'a. Kalau kita belajar sikit bahasa Arab, wazannya adalah infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'illa tanfa'il munfa'alun munfa'alun inqata'a yanqati'u inqita'an munqati'un munqata'un inqati' la tanqati' munqata'un munqata'un usul makna syai'. Satu benda yang datang sebab ada benda lain datang sebelum dia. Datang mati tak putus amalan kita. Cuba yang tuan-tuan, tak putus ini. Atas kita nak buat tak buat, nak buat tak buat atas kita. Tetapi bila mati, mati saja tak laku putus amalan. Dan itu yang paling sedih dan takut dalam keadaan baru si mati tahu sesungguhnya tasbih sangat guna rupanya. Tahmid sangat berguna pun. Baru tahu bacaan Quran sangat berguna. Solat Isyak sekejap lagi sangat berguna buat kita semua. Maka dari itulah semua yang bisa hormati dan saya kasih sekalian. Marilah bila kita tengok tentang Nabi, sebab pada mahsyar ni tuan-tuan, Yawmul Mahsyar, Yawm Mahsyar, hari mahsyar.
Hari yang mana dihimpunkan semua manusia dan semua orang akan bangkit daripada kubur masing-masing. Daripada alam barzakh kita akan bangkit. Dan macam mana cara kita bangkit, tuan-tuan? Kita akan bangkit sebiji macam mana cara kita mati. Dalam riwayat menyatakan bahawa ada orang mati dalam menunggang azab, bangkit hari akhirat dalam keadaan azab itu. Dan sebab itulah kalau kita nak tahu bagaimana kita bangkit dalam keadaan yang sangat gawat itu di hari akhirat, tahu caranya adalah bagaimana kita mati. Dan kalau sekarang ni tuan-tuan kita tak tahu macam mana yang mati nanti, sebenarnya jawapannya Imam Al-Ghazali memberi panduan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Al-mar'u yamut ma'asya'alaihi. Manusia akan mati sebiji macam mana cara dia hidup. Kalau dia hidup baik, mati baik. Kalau dia hidup solat, mati solat. Kalau dia hidup dalam keadaan berzikir, banyak zikir, maka matinya dalam keadaan zikir. Kalau hidupnya sebut la ilaha illallah, mati nanti la ilaha illallah. Tak mungkin kalau masa hidup dia jangan nak sebut la ilaha illallah, mati nak sebut la ilaha illallah. Ini penting sangat. Sebab rupanya masyarakat itu panjang. Tetapi sekarang kita tentukan. Saya sangat insaf. Satu kisah yang saya belajar, saya kongsi dengan tuan-tuan. Kisah yang saya bila hazamkan kisah ini, Masya Allah, pada mula saya mendengar kisah ini, berhari-hari saya rasa insaf dan tangisan sentiasa mengalir. Mereka cerita ni tuan-tuan. Sekarang ini cerita ni kelihatan tak berapa bagus. Amanah untuk saya untuk mengambil, mengakstrak dia punya manfaat saja. Ada seorang hamba Allah ni bisnes dan kelihatannya sukses dalam bisnes. Tapi nak jadi cerita, nak jadi cerita dia. Satu hari dia bawa kereta dia terbapas ke dalam gaung. Ini satu tuan-tuan. Terbapas dalam gaung dan kemudian hentaman yang sangat dahsyat itu menyebabkan tubuh beliau itu, saya tak tahu masalahnya pada ketika itu. Ketika hentamannya begitu kuat menghentam steering tersebut. Steering yang kita pegang, Masya Allah, ketika berlaku aksiden ada pembunuh. Dan ketika hentaman tersebut berlaku, seluruh pada bagian dagunya pecah, koyak pada bagian muka. Tetapi yang itu kata bomba yang menyelamatkannya adalah hentaman tersebut smash. Hentaman yang begitu laju tersebut menyebabkan tulang selangka, tulang rangka dia patah, dan bukan secara patah tetapi pegang dia punya steering. Maksudnya steering dalam badannya pada sebahagian daripada rangka. Dan dalam keadaan dia tertangkup mengambil begitu banyak darah menitis keluar daripada mulut dia, dan bomba mengambil begitu banyak masa untuk keluarkan dan potong steering tersebut. Dalam keadaan dia tidak pingsan. Tuan-tuan, pingsan adalah mekanisme daripada Allah untuk manusia tak tanggung sakit. Sakit sampai satu tahap dia akan pingsan. Allah kasihan kat kamu. Tetapi kisah ini nak cerita tak tahu bagaimana dalam keadaan bomba dikatakan dia tidak pingsan pada ketika itu, dan dia meraup kesakitan yang bersekatan setelah berjam-jam lamanya, dan kemudian berjaya dilepaskan dan dibawa dan dimasuk ke ICU. Selama beberapa hari dia koma. Isteri yang menemani dan menjaga, seorang isteri yang baik, sehingga dia mula sedar, antara sedar dan tak sedar, ketika mesin itu masih support dia lagi. Tuan-tuan, yang saya kongsi dengan tuan-tuan, apa dia? Pada saat itulah isterinya menangis dan jumpa dengan mak mertua dia. Cakap, "Mak, saya minta saya tak mampu nak jaga suami saya ini." Mungkin kita yang dengar rasa marah pada isteri tersebut, tapi tunggu dulu tuan-tuan. Kenapa isteri ini mengambil keputusan begini tuan-tuan? Dan inilah iktibar yang kita nak ambil. Ketika suami antara sedar dan tak sedar tuan-tuan, antara sedar dan tak sedar, apa yang berlaku?
tidak keluar daripada mulut suami itu melainkan sepanjang-panjang mencabut perkataan hujah. Cuba bayang mencabut sekuat-kuatnya dalam hospital, bukanlah satu lantai hospital tersebut. Tiba-tiba seorang pesakit yang mencabut sekuat-kuatnya perkataan hujah. Saya nak contoh tuan-tuan. Katalah satu perkataan hujah yang disebut itu adalah, maafkan saya, di masjid mobil adalah tentang orang perempuan dan disebut dengan jelas. Kalau saya contohnya mental water. Ini misalnya kita boleh faham saya. Maka dalam keadaan ICU, dalam keadaan antara sedar dan tak sedar, dalam keadaan dagunya yang hancur tadi, dan di celah-celah bibir yang koyak dan berdarah, itulah yang terkeluar sekuat-kuatnya jeritan mineral water. Cuma yang tonton istri dulu kat sebelah pesawat, Allahumma sholli abang, ingat Allah abang, ingat Allah abang. Yang keluar frame mineral water, tuan-tuan. Saya misalkan saja, tolong saya. Satu saya tak gamak nak mengajuk perkataan tersebut. Tuan-tuan, ketika maknya menjaga, maknya dalam keadaan kosong, setiap kali jeritan itu, maknya bersawat, anak, sebutlah Allah, anak, sebutlah selawat, anak. Tapi yang keluar adalah mineral water, mineral water, mineral water, dan mineral water. Berhari-hari sebutan itulah yang keluar di celah-celah bibir yang hancur dan dagu yang remuk, dan keluarlah mineral water. Dan pada satu petang, ketika beliau menjerit sekuat-kuatnya mineral water, tiba-tiba semua isi berhenti. Dia mati dalam menyebut perkataan yang lucu tersebut. Kita cerita tentang orang, tapi nak tahu bagaimana kita mati, apa kita buat sekarang. Dalam mulut kita cakap benda kotor dan cakap tak baik, itulah yang bakal berlaku saat kita mati. Al-mar'u yamut ma'asha alaihi. Manusia akan mati sebiji macam mana cara dia hidup. Lepas tu ada kawan-kawan tanya dia, tuan-tuan, tanya kawan-kawan ada yang duduk di jabat di tempat bisnes ni, tuan-tuan, ada yang lupa ni. Kawan ni kalau bergurau seronok sangat pun mencabut. Kalau marah kat pekerja kat orang lain pun mencabut. Kita cerita bukan untuk kita letak sesuatu, tetapi marilah kita tengok indeks percakapan kita, tuan-tuan. Kan itulah semua yang saya hormati dan saya kasih sekaliannya. Sebab itu kita akan bangun cuba manusia yang bangun di akhirat. Sebab itu Nabi menggambarkan di dalam manusia bangun di hari akhirat pelbagai cara ikut macam mana dia mati. Ada mati dalam keadaan mencabut dan dia pulang hari akhirat. Dalam keadaan derhaka. Sebab itulah Sayyidina Umar Ibn Khattab Ibn Naufal Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Ibn Abdullah Ibn Qurtib Ibn Razak Ibn Adi Ibn Ka'ab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Ibn Fihr. Amirul Mukminin. Satu malam dia berjalan. Seorang ini adalah pemimpin yang sekarang dalam ilmu manajemen disebut sebagai management by walking around. Saya buat pernah satu malam saya dia jalan melihat rakyatnya di kota Madinah. Dan di Madinah ni, tuan-tuan, Masya Allah, orang akan cerita satu benda. Bila saja lampu tidur telah dimatikan kepada kebanyakan rumah, bermulalah pesta ibadah dalam setiap rumah. Orang akan dengar bunyi orang berzikir, orang akan dengar orang bunyi mengaji Al-Quran. Dan waktu malam di Madinah seperti bunyi lebah apabila dengar orang mengaji dari setiap rumah ke rumah dan setiap rumah. Kalau tidak mengaji, mereka akan solat di waktu malam. Allah. Maka saya mau berjalan di celah-celah rumah. Saya nak kongsi, tuan-tuan, bagaimana manusia yang Rasulullah pernah duduk dengan malaikat Jibril, dan saat itu apa kata
Rasulullah pada Jibril, ya Jibril, sifli hasanati Umar. Ya Jibril, sifli hasanati Umar. Soalnya Allah Sayyidina Umar hebat sangat. Apa jawaban Jibril? Ya Rasulullah, lau kana al-bahru midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuka ya Rasulullah. Seandainya lautan menjadi dakwah, pohon menjadi pena untuk aku menulis kebaikan Umar, aku tak mampu menulis sebab kebaikannya terlampau banyak. Dan selama di jalan, tiba-tiba dilalui sebuah rumah tuan-tuan, dan dengar suami baca Quran, isteri dengar, kemudian mereka saling bertadarus. Alangkah indah kalau hari nanti kita buat tuan-tuan. Mungkin umum kita akan yang mana, buatlah yang antara kita dengan isteri kita. Baca, isteri dengar, isteri baca, suami dengar. Maka Sayyidina Umar lalu dalam rumah tersebut dan kemudian dengar si suami membaca ayat Allah. Apa ayat dia bunyi? Ayat berbunyi pada ketika itu dibaca. Kita selalu baca ayat ini. Tapi kita kadang-kadang kita ni suka baca nak habis cepat. Kita tak dapat nak rasa apa Allah nak sampai pada kita. Apa ketika itu orang yang dalam rumah baca ayat Allah yang berbunyi apa dia? Yang berbunyi dibaca dalam keadaan tertil, dihayati makna, diberikan penghayatan pada erti dan makna. Orang dalam rumah baca, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila tuan-tuan malam ini kita cuba dengar seolah-olah kita duduk di kedudukan Sayyidina Umar yang mendengar daripada rumah, daripada celah-celah dinding rumah, di celah-celah tingkap rumah itu dengar perkataan yang dibacakan oleh si suami. Wamta